Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tetuan Jedib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah hierarki mahkamah sivil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan, ramai di sini yang tahu selok-belok kalau pergi mahkamah. Semua tahu pergi mahkamah, tapi semua apa yang ramai tak tahu adalah kes bermula di mana dan kenapa kes bermula di sesuatu mahkamah dan sebagainya. So hari ini saya akan mengambil sedikit masa untuk memberi penerangan mengenai prosedur ataupun hierarki mahkamah di Malaysia. Mula-mula sekali kes di Malaysia bagi tuntutan sivil boleh bermula di mahkamah magistrate, mahkamah session ataupun mahkamah tinggi. So kes ni dia ada tiga jenis mahkamah yang boleh mendengar kes-kes pada peringkat awal. Maksudnya kes ni boleh difailkan di tiga mahkamah yang berasingan. Bagi kes-kes yang difailkan di mahkamah magistrate pada kebanyakan masa adalah kes-kes yang kecil. Sebagai contoh, kalau untuk kes kemalangan sekalipun, ada had ataupun ada limit di mana kalau tuntutan itu bawah daripada 100,000 boleh difailkan di mahkamah magistrate. Dan untuk kes-kes yang lebih besar, kes-kes yang atas daripada 100,000 ataupun bagi kes-kes kemalangan tidak ada limit walaupun tuntutan adalah 1 juta, 2 juta atau 10 juta sekalipun, tuntutan hanya boleh difailkan di mahkamah session. Bagi mahkamah tinggi adalah lebih spesifik ataupun lebih sesuai untuk kes-kes yang berbentuk mungkin untuk kes-kes bankruptcy, penyelesaian harta pusaka dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang pihak-pihak harus ambil maklum. So sekarang ni bila peguam memfailkan kes, pada kebanyakan masa kuasa adalah ataupun pertimbangan adalah pada pihak peguam untuk menilaikan kes ni harus difailkan di mana. Sebagai contoh, kalau kes kecil, pada kebanyakan masa peguam akan memfailkan kes di mahkamah magistrate. Tapi katakan kes ini adalah sesuatu yang kita susah nak putuskan. Mungkin jumlah tuntutan sebenar mungkin dalam lingkungan 70,000. Tetapi apabila kes ini difailkan, mungkin peguam cuba membuat ataupun dengan nasihat daripada anak guam, cuba untuk claim untuk semua beberapa benda-benda ataupun item-item yang lain yang menjadikan tuntutan ini melebihi RM100,000. Walaupun secara realistiknya jumlah tuntutan yang kamu berpuas hati adalah lebih kurang dalam 70,000, tetapi disebabkan kamu juga ingin menuntut untuk semua item-item yang lain, kes ini boleh melangkaui RM100,000. So, bila berdepan dengan situasi sedemikian, peguam harus membuat satu penilaian sama ada untuk memfailkan kes ini di mahkamah session ataupun magistrate. Jika kes ini difailkan di mahkamah magistrate, maksudnya tuntutan kamu ni maksimum terhad kepada RM100,000. So, kalau kamu nak tuntut lebih daripada RM100,000, RM110,000, RM120,000, tak boleh. So, ini adalah sedikit sebanyak pertimbangan daripada pihak peguam. Pada masa yang sama, ada juga sesetengah kes yang mungkin memerlukan kepakaran. Sebab mahkamah session dan mahkamah tinggi, mungkin mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi ni mempunyai kepakaran yang tertentu untuk mengendalikan kes yang mungkin sebagai contoh kecuaian yang melibatkan tuntutan terhadap doktor ataupun kes kecuaian terhadap doktor medical negligence dan sebagainya, mungkin lebih sesuai untuk difailkan di mahkamah tinggi. Tetapi pada kebanyakan masa, macam saya sebut tadi, peguam akan menggunakan pertimbangan. Okey, apa yang akan berlaku jika kes ini difailkan di mahkamah yang salah? Boleh berlaku, dan bukan boleh berlaku, pada kebanyakan masa selalu berlaku. Sebab pada kebanyakan masa, terutamanya di mahkamah Kuala Lumpur, mahkamah terlalu besar dan ada banyak mahkamah-mahkamah yang tertentu. Dan kalau kita kata mahkamah sivil itu sekalipun, ada banyak mahkamah sivil di mana setiap seorang hakim ada kepakaran masing-masing. Di mana dalam situasi sedemikian rupa, apa yang akan berlaku, hakim itu sendiri, bila kamu memfailkan tindakan, hakim akan menilai fakta-fakta kes tanpa berbicaraan dengan menerusi pleading ataupun nilai tuntutan ataupun bagaimana tuntutan itu difailkan, dan hakim akan boleh mengeluarkan satu perintah untuk memindahkan kes ini kepada mahkamah yang lebih sesuai. Ini adalah sesuatu yang orang ramai harus ambil maklum. Pada masa yang sama, semua harus ingat, kalau sesuatu kejadian ataupun kerugian ini berlaku contoh di Kota Baru, pihak-pihak tidak boleh memfailkan tuntutan di Kuala Lumpur secara amnya. Okey, ini adalah sesuatu yang semua orang harus ambil maklum. So, jika kemalangan ini contoh berlaku di Kota Baru, kes ini pada kebanyakan masa peguam akan failkan di Kota Baru. Walaupun kamu berpendapat bahawa saya tinggal di Kuala Lumpur, lebih sesuai jika kes ini difailkan di Kuala Lumpur. Tetapi kamu kena ingat,
Mengapa kes ini harus difailkan di Kota Baru? Kerana semua saksi-saksi yang relevan, contoh pegawai penyiasat dan sebagainya, adalah berada di Kota Baru. So, oleh yang demikian adalah lebih sesuai kes ini difailkan di Kota Baru. Dan mahkamah juga akan membuat penilaian, ya. Jika mahkamah berpuas hati bahawa ini adalah jurisdiction yang betul ataupun tempat yang betul, maka mahkamah akan membenarkan kes itu difailkan di lokasi tersebut. So, ini adalah sesuatu yang saya rasa ramai orang harus ambil maklum. Pada masa yang sama, biar saya bergerak sedikit mengenai kes-kes rayuan. Kes-kes rayuan boleh didengar di 3 mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Sebagai contoh, jika kes ini bermula di Mahkamah Magistrate contohnya, apa yang akan berlaku jika pihak-pihak tidak berpuas hati dan terlebih dahulu, keputusan Mahkamah Magistrate haruslah lebih daripada RM10,000. Jika kurang daripada RM10,000, kena ada point of law untuk membuat rayuan. Dan jika pihak ingin membuat rayuan dari Mahkamah Magistrate, pihak-pihak akan buat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Bukan dari Mahkamah Magistrate kita rayu kepada Mahkamah Session, tak boleh, ya. Mahkamah Magistrate, rayuan ke Mahkamah Tinggi. Kalau kes di Mahkamah Session, rayuan di Mahkamah Tinggi. Ini adalah sesuatu yang orang harus ambil maklum. Walaupun kedudukan Mahkamah Session adalah lebih tinggi daripada Mahkamah Magistrate, tetapi apabila rayuan dibuat dari Mahkamah Magistrate, rayuan akan didengar di Mahkamah Tinggi. Dan apabila rayuan didengar di Mahkamah Tinggi, jika pihak-pihak tidak berpuas hati nak rayu lagi, boleh dibenarkan. Tetapi dengan syarat, jika tuntutan ini bawah daripada RM250,000, kena mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Rayuan untuk menyambung rayuan tersebut. Jika tidak dibenarkan, maka itu adalah penghujung kes kamu. Dan jika dibenarkan, kamu boleh meneruskan rayuan kamu. Dan sama juga, dari Mahkamah Rayuan, kalau nak merayu kepada Mahkamah Persekutuan, boleh. Tetapi pada kebanyakan masa, rayuan yang dibenarkan ke Mahkamah Persekutuan adalah amat-amat terhad, terutamanya bagi kes sivil. Dan keperluan utama adalah ianya haruslah sesuatu kes yang belum pernah diputuskan atau sesuatu yang baru dari segi undang-undang. So, oleh yang demikian, ada keperluan untuk Mahkamah Rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan untuk menilai kes ini secara terperinci. Dan pada peringkat rayuan, boleh juga rujuk pada video-video saya yang sebelum ini di mana saya ada menyebut mengenai proses rayuan. Tapi untuk ringkaskan, pada peringkat rayuan, mahkamah hanya boleh mendengar rayuan sahaja, tidak boleh mendengar bukti-bukti kes ataupun kes-kes di mana bukti baru dikemukakan. Itu tidak boleh sama sekali. Okey. So, tadi saya dah terangkan dari segi di mana kes bermula dan bagaimana rayuan-rayuan akan dikendalikan. Ini adalah untuk kes-kes sivil sahaja. So, saya tak ingin orang ramai salah faham dan berpendapat bahawa ini adalah terguna pakai untuk kes jenayah. Kes jenayah adalah lain dan saya mungkin akan buat video yang lain untuk membuat penerangan selanjutnya. Tapi secara intipatinya, apa yang pihak-pihak harus ingat, kes boleh bermula di Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi. Bagi peringkat rayuan, rayuan bermula di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan yang paling atas. Dan selepas kita dah capai tahap Mahkamah Persekutuan ni, dah tak ada dah cara lain untuk appeal lagi ataupun untuk merayu lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab di Malaysia, mahkamah kita yang paling tinggi adalah Mahkamah Persekutuan. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang persoalan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.